Iaitu bulan itu 1 tahun itu 12 bulan. Di mana ketetapan itu? Iaitu fi kitabillah, iaitu apa? Di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran. Bila mana ketetapan itu berlaku? Iaitu yauma khalaqas samawati wal ard, iaitu pada bila mula-mula Allah jadikan langit dan bumi serta sistem-sistemnya. Dan apabila Allah sebut Allah dah jadikan langit dan bumi dengan sistem-sistemnya, mula bumi itu bergerak, maka dikiranya iaitu apa? Setiap 1 tahun itu pusikannya 12 bulan. Dan Allah memfirmannya lagi zalikad dinul qayyim. Ini adalah satu ketetapan agama Allah yang lurus. Mana Allah berpesan kepada kita, setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita, ini satu ketetapan yang tak boleh kita iaitu apa? Ubah. Dan padanya itu kalau kita lihat, iaitu minha arba'atul hurum, pada 12 bulan itu maka Allah ambil iaitu apa? Allah beri kepada kita 4 bulan yang diharamkan. Yang diharamkan makna tak boleh membuat perkara-perkara yang buruk, bertumpah darah dan sebagainya, yang disebut bulan yang mulia. Apakah bulan yang mulia tersebut? Iaitu Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Makna kita sekarang berada di dalam bulan Rajab, salah satu iaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berpesan kepada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum. Dalam bulan ini ada 4 bulan ini, maka sekarang kita berada dalam bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah taala, maka kita tak boleh berlaku zalim. Apakah yang dikatakan zalim itu? Kalau kita lihat iaitu tafsiran daripada Ibn Kathir dan sebagainya, maka kalau kita tengok dan disebut juga oleh Abu Qatadah, ada 2 perkara yang kita tak boleh buat khusus dalam bulan yang dimuliakan. Yang pertama iaitu apa? Jangan sama sekali kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya syirik ini satu kezaliman yang sangat besar. Itu perkara yang pertama. Dan perkara yang kedua iaitu apa? Di dalam bulan ini juga, ingat, jangan kita melakukan satu amalan, satu perkara yang boleh mendatang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 perkara yang kita kena jaga. Dan akhirnya kalau kita tengok buka tafsir Mukasim buat, siapa yang melakukan amalan pada bulan ini, maka Allah gandakan amalan itu, pahalanya berlipat kali ganda. Dan siapa yang membuat amalan yang buruk gitu juga, maka Allah juga memberi balasannya yang berlipat kali ganda. Mudah-mudahan perkara yang pertama saya nak sebut, iaitu kita masuk dalam bulan yang mulia ini, bulan yang disebut dalam Al-Quran ini, iaitu bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala melakukan perkara-perkara yang buruk. Mudah-mudahan kita selamat daripada perkara-perkara yang buruk. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan perkara yang kedua, kita balik kepada tajuk kita yang diberikan kepada saya, iaitu bagaimana memburu keberkatan dalam hidup. Ibu-ibu, ayah-ayah muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang keberkatan ini, kalau kita lihat Al-Imam Al-Ghazali menyebut bab berkaitan yang dikatakan keberkatan itu ziyadatul khair, atau ditambah kebaikan padanya. Maknanya yang membawa masuk di sini iaitu apa? Bila disebut bertambah baik, perkara yang baik itu, maka membawa keberkatan itu kebahagiaan, membawa keberkatan itu iaitu keuntungan, membawa keberkatan itu iaitu bertambah dan berkembang. Oleh sebab itu pentingnya keberkatan ini kepada kita, sampai satu ketika Nabi SAW mendoakan umatnya. Nabi ini mendoakan kita. Apakah doanya? Iaitu kalau kita lihat dalam hadis yang oleh Imam At-Tirmizi, Nabi sebut Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka rupanya Nabi ni angkat tangan doa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, lempahkanlah keberkatan kepada umatku, iaitu berwaktu pagi. Maknanya kita ini untung, bangun kita pagi-pagi, kita memang dilatih bangun pagi, khususnya untuk mengerjakan kefarduan subuh itu. Maka bangkit kita pagi-pagi itu, rupanya bangkit kita itu dengan apa? Dengan ada doa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi rupanya sentiasa mendoakan kita supaya kita semua diberi keberkatan. Yang disebut keberkatan itu ditambah kebaikan. Maknanya kalau kita hidup hari ini, hidup kita baik tak? Baik. Keberkatan itu datang, Allah tambah kebaikan dalam hidup kita. Hari ini kita hidup berkeluarga, keluarga kita baik tak? Baik.
rupa dengan keberkatan Allah tambah kebaikan dalam keluarga kita. Hari ini kita makan, ada makan, alhamdulillah, syukur. Kan hari ini kan hari berpuasa, jadi tak salah kalau saya tanya ada makan. Paling baik makanan ialah barjani gam. Saya cakap je, makna kalau makan tu baik bagi kita, Allah beri keberkatan, maka makanan tu ditambah kebaikan padanya. Akan kita ada Allahumma barik lana, iaitu apa, fima razaqtana wa qina adzabannar, doa tu, maka kita minta keberkatan. Apa juga dalam hidup kita Allah beri kebaikan daripada mula kita bangun tidur pagi tadi, nanti insya-Allah kita tidur semula pada malam ini, kita tidur bangun itu dalam keadaan baik, Allah beri keberkatan, Allah tambah kebaikan dalam hidup kita. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila mana sebut tentang keberkatan ini juga, maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'aznahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita dalam melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan melimpahkan kepada mereka itu keberkatan, yaitu kelebihan kebaikan dari apa yang didatangnya daripada langit dan apa yang dikeluarkan daripada bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Betul tak? Kalau kita lihat dulu zaman atuk-atuk kita, zaman diri kita ini di kampung dulu, ingat tak? Mula-mula kita diajar pagi mesti bangun subuh. Betul? Dah lepas subuh tak boleh tidur. Betul tak? Pasal ditakutkan siapa tidur lepas subuh papa kedana. Dah semua tak berani nak tidur. Itu ajaran yang dulu kita dapat, betul? Lepas tu ingat tak? Hidup kita tu Allah berkati, iaitu apa? Hidup tu sangat mudah dulu. Apa yang datang daripada langit, hujan yang datang dari langit itu semua jadi kebaikan, betul? Baik tak hujan dulu? Baik kan? Saya percaya ni dah otai-otai ni, muka macam saya ni kan, sama umur dah dekat 50-60 ni kan. Dulu kita ni kalau tak main hujan, demam ke tak demam? Tak main hujan demam tau. Betul tak? Muka-muka ni bukannya alim sangat tu, semua nakal je, macam sama je ni. Hujan aja, alamak, bapak belum tidur pula tu. Bapak tidur sas, kita punya jiran dah main slide dah sas. Tak ada demam pun. Nampak sekarang kena hujan sikit boleh demam, kan terbalik tu. Terbalik kan? Dulu orang ambil ni makan durian, cempak dia tumbuh. Betul tumbuh kan? Tak payah pakai poly bag lah, tak payah baca, cempak je tumbuh. Sekarang makanlah musangking tu, cempak ke depan rumah kita, tak tumbuhnya. Beza kan? Nampak lagi apa? Dulu kita makan apa? Makan ubi dengan sambal tumis atau ikan masin, airnya apa? Kopi, confirm. Dah lama tak makan ubi kan? Punya nikmat kan? Punya nikmat. Tunggu bapak kita nak balik masjid nak makan je dia. Kan? Sekarang kita paksa anak kita makan pun tak nak makan. Macam mana agak-agak? Ingat Allah dah sebut, kalau sesebuah negara itu penduduknya beriman dan bertakwa, maka Allah pasti memberi kepada mereka keberkatan, iaitu ditambah kebaikan. Apa yang mana? Apa yang Allah turunkan daripada langit dan apa yang Allah tumbuhkan daripada bumi. Kita tak pernah makan dulu benda yang tak sedap, semua sedap. Kita tak pernah rasa apa yang tak sedap, kita semua sedap. Tapi akhirnya makin hari dunia ini makin tua, makin manusia ini lalai, maka waktu itulah satu-satu perkara yang ada pada kita, maka akhirnya tidak ada nilai di sisi kehidupan kita.
Ibu-ibu, ayah-ayah muslimat yang dirahmati sekalian, sebab itu pentingnya keberkatan ini sampai Nabi doakan kita. Bukan main-main tau. Pentingnya keberkatan ini sampai Allah sebut. Sebab itu dalam kehidupan kita, khususnya kita yang hidup beragama, maka kena memburu keberkatan. Bagaimana nak memburu keberkatan? Ada 5 perkara. 5 perkara je kita buat. Pertama, seorang yang nak memburu keberkatan itu mestilah Islam dan benar-benar beriman. Apakah yang dikatakan Islam dan benar-benar beriman? Maka mereka tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Islam, alhamdulillah. Kita beriman, alhamdulillah. Tapi takut-takut kadang-kadang di sekeliling kita ni kita terpengaruh dengan perkara-perkara yang boleh membawa syirik kepada Allah. Banyak tak perkara syirik? Banyak kan? Khususnya yang kita suka percaya dengan benda-benda yang khurafat. Betul tak? Dulu saya dah cerita dah, orang pergi Indonesia kan, kita melawat Candi Borobudur. Betul Pasal apa pernah melawat Candi Borobudur? Kan kita naik, dekat situ ada kubah kan, banyak kubah kan. Apa tourist guide tu kata? Ya bapak-bapak, siapa yang mau hajatnya dikabulkan Allah Ta'ala. Jawa kan, ni kan Jawa, sama je bunyi dia. Kan, masukkan jempolannya kat dalam. Jempol ni jempol, kalau boleh pegang patung tu niat, insya-Allah hajatnya terima. Pak Haji boleh masukkan tangan selamba je. Nampak Pak Haji betul kita tanya, Ji apa yang kau buat Ji? Alah mana tahu makbul. Kau jangan ketawa macam kau pernah buat je. Betul tak? Kita pergi Turki, dekat mana? Dekat Museum Tok Kapil kan, macam-macam ni kan. Turis guide bawa kita pergi satu tempat yang macam gini ni. Dia suruh pusingkan tangan macam ni. Pernah jumpa tak? Tak pernah jumpa? Allah kesian, jangan duduk dekat USG 4 je lah, keluar sikit. Tu mana punya pusing macam ni kan, suruh minta hajat. Nampak je ni? Buat juga Mak Haji tu buat gini. Saya banyak hajat ustaz. Nampak? Buat juga macam ni. Macam ni agak-agak. Padahal kita diajar untuk berdoa minta kepada Allah. Bagaimana kita nak dapat keberkatan? Amalan ni kadang-kadang kita lupa, kita campur adukkan, akhirnya kita jadi syirik. Tak memasal. Allah sebut, wa ma yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahumun nar. Siapa yang syirik kepada Allah, Allah haramkan ia masuk ke dalam syurga, kekal mereka di dalam api neraka selama-lamanya. Kita jaga, saya kena jaga, ibu-ibu ayah kena jaga. Banyak perkara yang kita kena tahu. Kepahaman-kepahaman yang tak betul cukup banyak, betul tak? Okey, habis. Ini tak payah, ini pasal banyak sangat ni benda ni satu. Okay. Dan yang kedua, ingat perkara yang kedua untuk mendapat memburu keberkatan ni, syarat yang kedua apa? Iaitu hendaklah beramal soleh. Bagaimana yang dikatakan beramal soleh itu? Mengikut apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kena faham dia ni. Baik Kalau kita lihat Nabi suruh kita solat, Nabi ajak kita puasa. Ada nak puasa kan? Bila kita start puasa? Berapa bulan? Bulan Mei, bulan 4, bulan apa? Berapa bulan? 24 betul? Mana ada puasa bulan Mei? Puasa bulan Ramadan, awal Ramadan. Itu satu pun dah fail tu. Raya bila? Tahu pula 1 Syawal. Nampak tak? Dah ditetapkan, maknanya Allah tetapkan, Nabi tetapkan, ikut syariat Nabi SAW. Kita ada waktu solat dan sebagainya. Tapi sayang kan, akhir-akhir zaman ni banyak fitnah yang datang. Dah tak payah solat dah, martabat kita tinggi dah. Jumpa tak? Jumpa. Ini saya sebut, saya tak kira saya sebut juga. Sebab ada orang yang datang kepada saya sebut, alah ustaz-ustaz semua ustaz syariat, kita makrifat kita dah tinggi dah. Betul? Saya cakap cuba terangkan kat saya. Dia terangkan dekat 1 jam setengah. Haram aku tak faham. Ada begini, bergerak lembik, tergerak, apa benda dia ni? Disiplin ilmu tu kita tak tahu, kita tak kaji pun benda sampai tahap macam tu. Akhirnya martabat dia tinggi. Kita sampai tak perlulah kita macam-macam lah. Lepas tu suruh saya komen, mana saya nak tahu, kita tak ada belajar benda tu dalam disiplin ilmu, tak ada, ilmu agama tak ada.
Cuma syukur kepada Allah, saya nak sebut satu je. Ingat tak mula-mula Nabi Adam itu dijadikan? Bila mana Allah perintahkan kepada Adam, wa iskulna lil malaikati, pada malaikat, wa iskulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apabila Nabi Adam itu sempurna dicipta, maka dipanggil para malaikat semua untuk sujud kepada Adam. Maka semua malaikat sujud illa iblis, melainkan yang engkar. Aba wastakbara, kerana dia sombong dan bongkak. Wa kana minal kafirin, mereka itu jatuh kufur kepada Allah. Maka Allah tanya, kenapa kau tak nak sujud? Sebab aku tak nak sujud sebab aku lebih baik daripada dia. Iaitu apa? Aku dicipta daripada api, dia dicipta daripada tanah. Itu yang saya jawab. Sebenarnya engkau punya kepahaman ni kerana apa? Itu kepahaman iblis dan setan. Daripada dulu ni iblis setan ni bermusuh dengan kita supaya ajar anak Adam ni, iaitu apa? Supaya bongkak dan sombong, rasa hebat dengan ilmu, bagus sangat, kau merendahkan ilmu orang lain sampai kau memandang orang yang solat itu hina. Maka itu perangai siapa? Waris daripada iblis dan syaitan. Nampak tak? Ini benda, ini bukan main-main Sebab itu kena belajar disiplin ilmu tu betul-betul. Ini jangan sampai nanti kita beramal, puasa, solat, haji bukan jadi satu amalan, jadi satu rutin yang biasa, tak ada rasa nikmat. Semayang lah, tak semayang nanti masuk neraka pula. Itu je. Pergi haji dah tak ada apa-apa, dah tak ada rasa dah. Okey, yang kedua, ikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang pengajian banyak. Kitab yang bagus saya tengok ni Fiqh Manhaj Manhaj Asy-Syafi'i tu. Tu Fiqh Al-Manhaji tu bagus. Tu semua cukup. Okey, dan yang ketiga, orang yang nak memburu keberkatan dalam hidup ni, iaitu apa? Hendaklah ia berhati mulia. Sebab itu Nabi tekankan dalam hidup ni, kita ni jaga hati. Kalau fasadat, kalau rosak ni, rosaklah kita. Kalau baik, baiklah kita. Sebab itu dalam dua hati ni terduduknya dua perkara, mazmumah dan mahmudah. Kalau mahmudah tu ada, mazmumah juga ada, mahmudah itu pun jadi jahat. Oleh sebab itu yang berkata-kata ini, mengerti-kata ini sama-sama kita usahakan kita buang perkara-perkara yang mazmumah, pupuk mahmudah itu supaya jadi baik. Kalau orang Melaka kata hati mau baik betul memang hati kena baik. Kalau dalam hati ni ada buruk, orang pergi masjid betul, alim pula pergi masjid, tak pernah nampak umur, malam tadi mimpi kiamat ke apa, sedap baca. Nampak tak? Ada kejap bercakap hal orang. Ini kita kena jaga. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, syarat untuk mencari keberkatan Allah Subhanahu wa taala itu, maka hendaklah ia berdoa, minta kepada Allah. Dengan makan kita boleh dapat keberkatan, dengan solat kita dapat keberkatan, dengan Nabi itu pernah mendoakan kita akan dapat keberkatan. Maka banyak berdoa, doa cukup banyak. Dan ingat, jangan sampai kita tinggal doa. Dan akhirnya yang kelima, untuk dapat memburu keberkatan dalam hidup, banyaklah beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nabi ni dah ajar kita dah, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabuna. Seluruh anak Adam ni, masuk saya ni, kita banyak melakukan dosa. Nabi sebut wa khairul khata'ina, sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu orang yang minta ampun kepada Allah. Memang kita buat silap, tiap hari kita buat silap, saban masa kita buat silap, tapi rupanya di depan kita ada satu pintu yang sangat luas, iaitu pintu keampunan daripada Allah. Contoh untung nak dapat keampunan ni banyak dengan istighfar. Satu hal, Nabi ajar kita satu hari 100 kali istighfar. Setengah hadis kata 70 kali. Kita berapa kali? Imam pimpin kita maghrib 3 kali, nanti isyak 3 kali, subuh 3 kali, zuhur asar long ranger. Kadang-kadang kita tak buat 9 kali je, babe. Agak-agak 9 kali ni macam mana? Agak-agak boleh masuk syurga tak? Agak-agak lah, kita agak je lah. Nampak macam mana? Banyak
jalan Allah nak ampunkan dosa, salah satu iaitu apa? Nabi ajar kepada kita, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lepas tu sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas pada waktu solat, maka Nabi sebut Allah akan ampunkan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Ya ke? Sepak je muka dia. Dah Nabi sebut tu, dia nak ya ke? Kan? Dah disebut, ampun, buatlah. Macam mana tu? Maknanya kita minta ampun. 5 perkara ni ada, insya-Allah kita akan dapat memburu keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimat yang dirahmatkan, itu perkara yang kedua saya nak sebut. Dan perkara yang ketiga, hidup ni kita kena tahu, setiap hidup yang Allah berikan kita ni punya tanda. Contohnya, orang lapar, perut dia berkeroncong sebab dia nak makan. Kita ni haus sebab kita nak minum. Sebab itu keberkatan ni juga ada tanda-tandanya. Antara tanda yang kalau kita tengok, ada 7 perkara yang kita kena tahu. Perkara yang pertama, tanda seorang itu beroleh, iaitu mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Yang pertama, dia melakukan amalan itu asasnya niat kerana Allah. Nampak tak? Kita sebut doa iftitah pagi tadi, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Agak-agaklah dari pagi tadi sampai waktu ini pukul 8.26, 27 nenek malam, agak-agak berapa kali kita betul jaga dapat keikhlasan untuk kita mengabdikan diri kepada Allah setiap amalan kita. Nampak tak? Ini jangan tanya orang lain, tanya diri kita sendiri. Agak-agak aku pergi kerja tadi ikhlas ke tak ikhlas? Agak-agak tadi macam mana? Kalau kita dapat ikhlas ni, sebenarnya itulah tanda Allah nak beri keberkatan. Ikhlas ni kita je yang tahu tau. Bukan disebut ikhlas tu. Assalamualaikum ni saya bagi sumbangan ikhlas Dengar tak? Tak dengar. Sekali kuat sikit. Ikhlas. Sekali lagi tengok muka. Ni muka ikhlas tau. Tengok. Tengok dia. Mukhlisin walau karihal kafirun. Okey. Ikhlas. Agak-agak ikhlas tak? Ikhlas tak perlu disebut. Ikhlas tu antara kita dengan Allah. Simpan amalan tersebut. Kerana akhir zaman ini orang iaitu apa? Menzahirkan amalan, menyurukkan iman. Sedangkan kita disuruh menzahirkan iman, menyurukkan amalan. Kan beza kan? Orang dulu zahirkan iman. Contohnya apa? Kalau kita tengok, buka lembaran sejarah. Siapa sejarah kita kalau kita tengok? Iaitu Bilal, Sayyidina Bilal. Apabila diseksa, apa yang disebut pada lisannya? Ahad. Kenapa disebut ahad tu? Menzahirkan iman. Betul sekarang kita kena tanya dah, siapa orang beriman angkat tangan? Nak angkat pun macam riak pula, tiba-tiba pula. Kalau kita tak pernah rasa kita beriman, bagaimana kita boleh membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran itu berbicara dengan kita? Dalam Al-Quran sebut ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, akhirnya hati kita tak tersentuh pun. Al-Quran ni berbicara dengan kita 5 perkara, sekurang-kurang 5 perkara kita kena tahu. Pertama, Al-Quran mengenalkan kita dengan Rabbul Jalil, iaitu dengan Allah Ta'ala. Kedua, Al-Quran itu mengenalkan kita dengan diri kita sendiri. Ketiga, Al-Quran itu mengenalkan dengan tempat dunia yang kita tinggal. Keempat, Al-Quran itu mengenalkan kita dengan hukum hakam. Dan yang kelima, Al-Quran mengenalkan kita dengan negeri akhirat. Sebab itu kalau seorang itu tak betul-betul tak rasa niat kerana Allah, maka waktu tu dia tak rasa beriman, dia nak baca Al-Quran macam mana? Dalam Al-Quran sebut ya ayyuhalladzina amanu, betul? Bila Allah sebut qul huwallahu ahad, kita jawab tak? Patutnya qul huwallahu ahad, kita jawab lah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul tak? Katakan Allah tu Esa yang tunggal, kita teruslah mengucap 2 kalimah syahadah, kan kita tengah berinteraksi dengan Al-Quran. Contoh ni. Sebab itu ingat, yang pertama kita mula iaitu apa? Buat amalan niat kerana Allah. Bila niat kerana Allah, disitulah tanda sebenarnya Allah telah memberi keberkatan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
tanda yang Allah berikan kepada kita iaitu rasa nikmat dalam beramal. Kita beramal dia rasa nikmat tak? Okey, makan kan kita rasakan. Allah kalau dapat makan biryani gam sedapnya, ya Allah. Saya sebut je dah lama tak makan banyak. Kan pernah rasa tak biryani gam? Kan sedap tu. Makan tu ya Allah, ada tu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab, doa sampai macam tu. Makan gula-gula hack ada baca tak? Allahumma barik lana fi. Oi tak berbaloi oi, gula-gula hack dia. Lain kalau biryani gam tu contoh maknanya kalau kita rasa nikmat dalam amalan itu Allah beri keberkatan. Solat ni rasa nikmat tak? Saya rasa berangan. Oh memang best berangan. Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni dah Rajab, Syakban, Ramadan, puasa. Weh, pergi umrah sedap juga ni. Nanti puasa kat Mekah gini-gini, imam dah beri salam. Berangan itu baik tu, pergi Mekah lah, nak tahu nak puasa kat Mekah, tahu-tahu imam beri salam. Nikmat sungguh solat tu. Sampai ke Mekah kita pergi. Macam kakak. Ni kita rasa tak? Kan? Ibadah kena rasa. Kalau tak kena rasa, ibadah tu sakit. Makan ni kalau kita makan tak rasa, sakit tak? Sakit. Tak ada tabung Tak ada tabung. Sini tak tabung Oh yelah, lain ni tabung tak ada Patutnya dia ada tabung. Bila tabung datang tu kita bagi sedekah kan. Rasa tak? Kalau tak rasa, bersedekah tu kena rasa. Kan? Saya rasa menyesal sungguh termasukkan RM50. Rasa juga menyesal tu rasa juga lah. Maknanya kena rasa, barulah rasa nikmat. Faham tak? Orang pergi haji kan, kita berempet kan rasa pergi haji tu. Ada pergi haji berlenggang kangkung, tak ada. Nak rasa haji tu, nak baling jamrah tu. Ingat senang ke baling jamrah? Tengok sayupnya jalan, ya Allah. Hai, kita semua dah bukan kuat sangat, lutut dah tak kuat ni, dah tak tengok atas, tengok bawah jalan. Bila jauh lagi tolahan. Pasal apa? Nak lontar tu dah penuh pek kat depan pula. Ada makcik pula tak lontar-lontar. Kita dekat makcik lontar lah cepat, kita nak melontar ni. Yang dia bincang kat depan tu, nak lontar angkat ketiak ke tak nak angkat ketiak? Betul ni. Kita cakap makcik cepat makcik, kita nak melontar ni, banyak jamaah kat belakang ni. Woi kau diam lah, aku nak balik setan ni. Setan pula, kita dia kata setan. Ini batu lebih ni kat tangan. Macam mana tu kakak? Saya dengan Ustaz Azmi tu banyak tu. Ustaz Azmi dekat sana diam ni. Itu banyak orang pengalaman pergi haji tu. Siapa yang pergi haji ni bawa orang jamaah ni, saya tabik sungguh lah. Petugas-petugas haji saya tabik sungguh. Sebab apa? Itu Piramli kata apa? Kerja yang kena tahan maki. Kita tengok kan, syarat bekerja tahan maki. Ya Allah, jamaah kita maki petugas haji. Ustaz, awak ni memang betul. Terima kasih. Makcik sabar je. Share. Allah, nampak tak? Tengok sebab dia buat kerja, dia rasa nikmat dengan amalan. Nampak tak? Pimpin jamaah maki pun pimpin. Nampak? Rasa nikmat. Kita macam mana? Kalau sekadar untuk memberi sedekah pun kita tak rasa. Kalau sekadar kita memberi, iaitu apa, membuat pertolongan pun kita rasa nak menyebut dan sebagainya, maka sebenarnya kita jauh daripada apa? Keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ikhlas ni jangan disebut. Nikmat ni kita kena rasa. Kan nikmat. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ingat orang ni tandanya Allah beri, iaitu apa? Keberkatan hidup Allah cukupkan dalam kehidupan dia. Betul Saya nak tanya, siapa orang kaya kat sini angkat tangan? Seorang pun tak kaya. Allah kesiannya. Kan? Siapa ada 10,000 angkat tangan? Tak ada. Kesian sungguh. Saya memang tak ada 10,000, tapi 100,000 saya ada. Okey, saya faham. Okey, dalam hidup ni saya tak pernah jumpa orang kaya. Saya jumpa orang kaya, rupanya lagi susah daripada saya. Betul tak? Keretanya 7, rumahnya sebesar-besar, minta doa, saya susah Ustaz. Aku cakap, aku nak doakan kau ke nak doakan aku sebenarnya? Satu, ada orang yang gaji berbelas ribu pun minta tolong macam mana? Saya susah Ustaz. Gaji berapa? 15,000. Tak cukup ke? Kena berhenti kerja? Tak cukup. Berapa belanjaan satu bulan? 23,000. 15, 27. 15,000 satu bulan tak cukup. Kadang-kadang kita fikir, ya Allah, aku nak doakan dia ke nak doakan aku, ya Allah? Sampai tahap macam tu kan. Nampak? Kita fikir,
Sebab dalam hidup ni kita takkan rasa cukup. Kan rasa cukup ke? Kan? Tapi sebenarnya Allah sempurnakan hidup kita. Tak ada duit, anak kita boleh masukkan universiti. Tak ada duit, kita boleh beraya. Tak ada duit, kita nak menyambut Ramadan. Tak ada duit apa? Kita boleh pergi haji dan umrah. Tak ada duit, kita boleh bawa anak kita berjalan. Sebenarnya dalam hidup ni Allah yang cukupkan. Kalau kita pegang kalkulator agak sekarang ni, mesin kira tu, cukup tak agak? Siapa cukup? Saya pegang tu tengok semua minus. Asyik minus lagi tak payah pegang. Betul tak? Sebab rezeki ni Allah yang takbir, kita yang usahakan, Allah yang beri. Sebab tu Allah cukupkan. Betul tak? Kan? Mana pernah cukup? Aku tak pernah cukup. Cukup cukup, okey lah. Kita tak pernah cukup. Tapi kalau Allah beri keberkatan, Allah cukupkan. Atuk kita, bapak kita tu gaji berapa? Bapak kita kan? Saya tanya atuk saya tu kerja kampung je. Anak je 15 tahu. Ingat main-main orang dulu. Itu pun nenek saya tak pakai facial lah muka. Kalau ada facial muka enggak, santak 23 tu. Yang biasa-biasa 15 tu berjaya. Tengok macam mana kerja kampung tu, dia getah. Ada musim jual durian. Sawit masa tu tak ada. Betul tak? Nak azan dulu ke terus? Azan dulu Terus okey. Terus okey. Bilal terus hebat Bilal. Right. Okey, kita sambung insya-Allah. Syukur dah masuk waktu isyak. Lepas ni kita akan solat isyak insya-Allah. Okey. Sampai mana tadi? Orang dulu Allah cukupkan. Kenapa Allah cukupkan? Allah sempurnakan rezeki dia. Tak pernah mengeluh, tak pernah apa. Tapi kita agak-agak mengeluh tak? Kita kadang-kadang mengeluh. Sebab apa mengeluh? Kita tak percaya. Kerana apa? Kita pun kurang bertakwa kepada Allah. Kita macam mana agak-agak? Rezeki kita apa? Saya nak cakap Ibu Boy Hasan, rezeki kita apa? Rezeki kita ni sekarang yang kita pakai ni. Kan? Makji-makji kat belakang tu, itulah rezeki makji. Baju-baju yang kat rumah tu semua tu, betul? Kalau padam je, semua tu jadi milik waris. Kan? Kat belakang kita ni anak-anak tunggu je bila orang tua ni nak padam dia pun tak kira, satu untuk engkau, satu untuk aku, dua untuk engkau, dua untuk aku. Akhirnya engkau punya tinggi macam gunung, aku punya rendah dan macam bukit. Tak adil, bertukar. Sampai sekarang bergaduh tak? Sampai sekarang bergaduh harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Mana keberkatan dia? Ingat okey? Habis. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, tanda Allah berkati kita ini, salah satu, Allah permudahkan urusan hidup kita. Dekat dunia ni Allah mudahkan. Kita mudah ke susah agak-agak? Allah ni kalau nak mudahkan, Allah bagi macam tu je. Percaya tak? Tak payah banyak tak payah jauh-jauh lah. Kita pergi ke Maidin tu kan, kalau Allah nak mudahkan kita, sampai ngam-ngam orang keluar, betul tak? Terus kita masuk hari mudah. Bini kita cakap, "Hai bang, tengoklah siapa bawa kereta, nampak tak?" So kita. Kalau Allah tak mudahkan, macam mana agak? Pusing sana, tak habis-habis. Awak berhenti dulu, pergilah naik. Suruh bini naik dulu. Tak habis lagi pusing tu. Nampak sana kejar sana orang masuk. Bini kita, cepat sikit nak bayar ni. Parking pun tak dapat, faham tak? Ui, marah tu. Nampak tak? Sebab itu, kalau kerja kita dalam dunia ni Allah mudahkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya Allah telah memberi keberkatan dalam hidup kita. Kita mudah tak? Sebab itu kerja jangan susahkan orang. Kita mudahlah kerja. Kan? Berurusan dengan kita mudah. Jadi makna Allah akan permudahkan, iaitu apa? Usaha kita, hidup kita. Sebab itu penting kalau kita dapat rasa mudah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima, ingat, orang ni apabila Allah beri dia keberkatan dalam hidup, bila mana Allah uji dia, Allah beri dia iaitu apa? Sifat sabar.
Sabarlah, sabar. Kita boleh cakap bab sabar tau. Kita boleh cakap sabar, sabar. Kalau tak kena memanglah. Betul tak? Betul tau. Dulu kita hantar bantuan dekat Seri Medan. Seri Medan tu banjir kan sebulan. Kalau dekat Johor tu ada tempat Seri Medan. Kalau banjir sebulan, pasal tempat dia macam melengkung je tau. Sampai orang pam air keluar baru boleh kering tempat tu tau. Dah sebulan nangok gitu kan. Kita pun pergilah ceramah, kita sabarlah Pak Haji dengan ujian Allah Ta'ala apa kan. Lepas tu dia panggil Ustaz, nak jumpa jap. Ustaz tak kena boleh lah. Cuba Ustaz kena, berpadan muka Ustaz. Marah pula. Sabar, sedap cakap kan. Pasal kau tak kena. Saya tak boleh jawab. Kalau jawab aku nak kena lepuk, aku kasih tu kat dia. Faham tak Ustaz dia? Nampak tak? Kan kita ni kan ujian ni banyak, betul tak? Allahu Akbar. Ujian ni memang Allah datangkan ujian tu. Kalau kita baca ayat dalam Quran tu, daripada keluarga datang ujian, daripada harta datang ujian, daripada pekerjaan datang ujian. Semua ni ujian dalam hidup. Tapi bersabarlah, jangan kita lawan ujian tu. Kerana apa? Ingat, saya ingat lagi Bung Hamka, Dr. Hamka kan, Profesor Hamka kata apa, hidup ni dia macam duduk dalam pelayaran lah. Dalam pelayaran. Ingat laut itu, jika sekiranya engkau belayar tu, bila mana engkau dilanda gelora, jangan lawan gelora tu. Takut engkau karam nanti. Sabarlah dan bertenanglah. Kerana sabar itu, iaitu apa? Adalah kepala kepada kehidupan, dan tenang itu ada hadiah daripada Allah Ta'ala. Dan percayalah, laut itu ada waktu tenangnya. Betul tak? Kita kalau kena ujian, agak-agak nak lawan ujian ni, banting diri dah, tak ada. Kalau sabar, insya-Allah satu-satu kita akan dapat selesaikan. Betul sabarlah, dah ujian datang, nak buat macam mana? Kan? Boleh tak? Dah ujian datang kan, nak buat macam mana? Sebab itu orang yang bersabar tu, orang tenang tu, sebenarnya itulah orang yang dapat, iaitu apa? Keberkatan dalam hidup. Tengok kan, kita tengok orang-orang alim ya, macam Pak Imam, macam apa kan, dia kena ujian kan tenang aja kan. Betul tak? Tak ada apa pun kan. Okey, baik. Dan yang keenam, okey, ni sampai pukul apa kita ni? Jangan sampai pukul 10 bang. Air kosong bang. Air Milo tu okey juga. Okey, pukul 9 5 minit lagi. Okey, insyaAllah. Dan yang keenam, ingat, tanda Allah beri keberkatan iaitu tidak menghadapi masalah dalam kehidupan. Maknanya kita ingat bahawa sesungguhnya pengurusan dalam kehidupan itu Allah bantu. Dan yang ketujuh dan akhirnya, tidak ada kesan pada dunia, iaitu dunia ni alat untuk kita hidup. Ingat orang yang dapat keberkatan Allah iaitu apa? Ingat, kita duduk kat dunia kan, dunia ni Allah beri kan. Allah beri dunia ini, taruh kat keliling kita, jangan taruh dekat hati. Faham tak maksudnya? Allah beri dunia kan, ambil dunia, gunakan, pakai. Dengan dunia tu kita boleh sedekah, dengan dunia kita boleh infak, dengan dunia kita boleh buat apa, amalan-amalan soleh. Tapi kalau dunia taruh dekat hati, maka akan jadi rosak, binasa. Betul tak? Pinggan kan, pinggan kita taruh dekat dapur ke taruh dekat dalam almari ibu-ibu? Kalau taruh kat dalam dapur, kita akan gunakan, tak ada apa pun. Tapi kalau taruh dekat dalam almari, sekali-sekali dia gunakan, keluar, hidangkan kat kita mi. Saya pernah makan tau, dengan pinggang berkerawang tu, dia punya sudu pun macam emas kan. Bila kita makan tu kan, dia kata, Ustaz, ini pinggan Ustaz, mahal Ustaz, saya dekat England tau, nama dia gini. Aku nak makan pun takut calor pinggan dia. Nampak tak? Sebab tak? Lepas tu salah satu dah simpan dalam lama-lama dalam apa almari, bukan dikeluarkan pun, basuhlah dulu, tak kau lap je, dah bau macam tak lipas pada kan. Faham tak sedih? Dunia ni ibu ayah-ayah, kita taruhlah dekat keliling, pakai. Allah beri tu nikmat, syukur. Jangan nanti silap zuhud. Ni satu masalah ni. Oh, nanti saya zuhud. Sebenarnya saya zuhud apa zuhud? Saya pakai jubah genyok-genyok, lepas tu pakai selipar sebelah kuning, sebelah hijau, tak potong kuku, jalan mencakar bumi. Kenapa kau jadi macam ni? Bacin tentu arah ni. Zuhud. Itu bukan zuhud, tu pengotor nama dia. Islam tak ajar macam tu.
kita gunakan nikmat yang Allah beri ni untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah. Siapa dapat gunakan nikmat ni bersyukur kepada Allah, Allah bantu. Itu tanda Allah beri mereka, iaitu apa? Iaitu keberkatan hidup. Ada 7 perkara ibu, mudah-mudahan ayah sama-sama kita dapat rasa benda ini. Baik, habis. Dan seterusnya juga, di mana nak cari keberkatan? Adik kita faham Maka perkara yang pertama, kalau kita lihat keberkatan ini nak dicari ialah dalam umur kita. Sebab itu kalau kita lihat apa yang disebut oleh Nabi SAW, Nabi berpesan kepada kita satu hadis yang dari Imam At-Tirmizi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Betul tak Nabi sebut? Iaitu Nabi sebut daripada Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, iaitu apa? Sebaik-baik iaitu manusia yang Allah panjangkan umurnya dan baik amalannya. Maknanya kalau kita tengok orang tu sebaik-baik manusia, Allah panjangkan umur. Ini kan semua umur panjang ni, betul tak? Betul tak umur panjang Berapa umur je sekarang? 60, 70, betul Tengok sini 60, 70 kan? Saya 52 tahun ni kan? 52. Saya faham 52 ni saya adalah termuda daripada ibu dan ayah-ayah. Saya faham kan? Okey. Ingat baik-baik umur ni saya nak sebut. Umur ni nak tengok umur macam mana? Saya selalu sebut, melihat orang perempuan yang memotong timun, makin dipotong makin apa? Makin habis. Itulah umur kita. Betul tak? Agen lepas ni nak jumpa orang 70 tahun, 80 tahun, kita nak sebut apa? Berapa je umur? 80 tahun. Apa kita kata? Ya Allah, panjang umur. Betul? Hakikatnya apa? Dah apa? Nak sebut pun takut kan? Dah pendek umur tu. Cuba jumpa. Assalamualaikum ji, berapa jauh umur? 83 tahun. 83 tahun dah pendek umur. Agak-agak macam ni. Aku sepak juga budak ni sekarang. Penat aku hidup sampai 83 tahun, dia kata aku pendek umur. Hakikatnya, faham Nabi sebut, rupanya orang panjang umur ni bagus. Bagus. Nabi sebut, harun nasi man tala umruhu, iaitu apa? Sebaik-baik manusia ni yang manusia panjang umurnya. Bukan itu saja, iaitu waha sunnah, iaitu apa? Amaluhu, dan baik amalannya. Inilah keberkatan. Bagaimana? Umur jadi ia bersyukur kepada Allah, dapat mengagungkan Allah. Kita setiap hari dapat solat, angkat takbir Allahu Akbar, itu tanda kita dapat mengagungkan Allah. Maka baik tak umur kita? Baik. Kan nikmat? Dapat angkat. Senang ke nak angkat ni? Allahu Akbar ni ingat senang nak angkat ke? Subuh kan? Kita berperang lah dengan anak kita. Woi, jangan main-main. Dulu bapak kita gotan aja, sekarang boleh gotan anak tak kakak? Kau pun tahu, tali dera semua dah ada dah, tinggal king ni macam tu. Nampak tak? Nak kejut anak ni, suruh mengagungkan Allah, angkat tangan pun bukan mudah. Bangun. Dia bangun tu bukan bangun, duduk. Kita masuk bilik lagi, tak habis lagi ke? Ini Fatihah 41 dah habis ni. Masuk bilik air, nunggu lagi tu. Berapa lama bilik air? Keluar pula. Dah keluar apa? Cepatlah sikit. Ayah tak solat lagi ke? Yalah, tunggu awak lah. Yang tunggu saya buat apa? Marah kita pula. Nampak tak? Padahal kita latih umur yang Allah beri tu untuk mengagungkan Allah. Angkat takbir bukan mudah tau, bukan mudah. Kan bukan. Sebab tu orang tua kita dulu apa juga nak buat, sembahyang. Dia tak pergi solat, sembahyang. Pasal apa? Nak angkat takbir, mengagungkan Allah Ta'ala. Sebab Nabi sebut. Kan? Satu. Dan ingat, yang kedua, umur ni dimanfaatkan pada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Umur kita ni untuk manfaat pada diri kita. Buat yang baik. Disuruh buat yang baik aja. Sebab manusia dilahirkan dengan syaraf, dengan kemuliaan. Jangan buang kemuliaan tersebut. Ini banyak orang buang. Bila hilang kemuliaan tu, maka waktu tu kita tengok, ya Allah, ada yang isap dadah, ada yang itu, sebab dia buang kemuliaan tersebut. Jaga baik-baik Sebab itu manfaat tu pada diri kita, pada keluarga kita. Ini semua ketua keluarga, jangan main-main tau.
Ibu-ibu senang nak masuk syurga, senang aja. Buat 4 perkara je. Jaga solat, puasa, lepas tu apa? Iaitu apa? Jaga kehormatan. Yang keempat apa? Taat dengan suami. 3 okey ustaz. 1 tu biasa fail. Nak taat macam mana? Suami saya pun pailang juga. Dia bagi suami dia pailang juga. Macam mana agak-agak pailang macam mana pun kena taat. Ni yang lelaki-lelaki ni termasuk muka ni, semua atas batu jembala batik. Faham tak maksud dia? Apa rezeki yang datang kita kena jawab. Kita nak keluarkan rezeki, nak belanjakan, kena jawab. Amalan kita kena jawab. Amalan anak isteri kita kena jawab. Kesian orang lelaki tau ibu. Jangan garang-garang dekat orang lelaki. Ni semua tengok ni, muka semua dah macam hilang kasir. Asyik kena marah dia. Jangan garang. Semua atas batu jembala kita. Maknanya semua atas kita punya tanggungjawab. Tak bergerak kaki kita besok depan Rabbul Jalil, depan Allah Ta'ala. Banyak yang kita ni semua ni, termasuk ni akan ditanyakan. Itu kalau seorang. Kalau berbilang-bilang, kawan aku dah senyum tu, berbilang-bilang. Kan? Nampak tak? Macam ni agak-agak. Saya berbilang-bilang juga, tapi dah meninggal bapak seorang lagi. Tapi tak tahulah kalau lepas ni berani, kan? Kita tak tahulah. Kalau berani lah. Okey. Sebut okey. Cakap je pasal bini tak ada kat sini. Habis settle. Dan yang ketiga, ingat yang dikatakan oleh Nabi itu, mufassirin apa hadis apa? Tahu memanfaatkan umur, iaitu apa? Ingat umur 2. Bila mana Allah beri kepada kita, yang pertama Allah suruh buat amalan kebaikan, dan yang kedua Allah beri umur kita, iaitu apa? Untuk Allah beri peluang untuk diampunkan dosa kita. Barulah dapat keberkatan. Baru dapat keberkatan. Lagi berapa minit? Dah habis cukup kan? 5 minit lagi. 5 minit lagi. Berkira betul dengan aku. 5 minit berkira. Ya, okey. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ingat, ni saya sebut bagaimana kita nak mengejar keberkatan tadi dengan umur. Yang kedua apa? Keberkatan itu datang pada rezeki dan harta kita. Dia banyak ni saya sebut Saya sebut sekali dulu. Datang dengan rezeki atau harta pada kita. Sebab itu ingat Allah sebut dalam surah Allah sebut dalam Al-Quran banyak bab berkaitan dengan rezeki. Antara kalau kita lihat, iaitu apa? Dalam Al-Quran menyebut nak dapat keberkatan pada rezeki, cari sumber yang halal lagi baik. Cari yang halal. Okey? 1. Kalau yang kedua, iaitu apa? Ingat, sumber rezeki ni Allah cukupkan keperluan. Walaupun rezeki itu sikit, halal, dia manfaat. Betul kan? Kita gaji mana banyak? Kita banyak duit kan? Ni semua tak ada duit kan? Sama je. Kan? Hari ni 27 hari bulan kan? Yang ada baru masuk gaji kan? Confirm 30 dah kering dah. Aku pun macam tu, sama je. Betul tak? Hari ni dah masuk 30 memang settle, kering. Betul tak? Walaupun sikit, tapi Allah cukupkan. Itu kena buru tu. Okey? Dan rezeki ni juga kalau kita lihat datangnya kepada kita, jadi keberkatan dengan adanya, jadi bersyukur. Kita rezeki ni dia bersyukur tak? Alhamdulillah kan? Itu saya tengok dekat dalam orang viral kan, yang gaji dia masuk tu dia cakap Alhamdulillah, dia pakai songkok tu kan, dan dia cucuk duit tu kan, bersyukur. Pernah tak kita Alhamdulillah syukur dapat gaji ni, dapat rezeki hari ni? Kan? Saya tengok driver taksi, seorang driver taksi kan, dulu, bukan sekarang dah Grab kan. Bila kita bagi dia tambah taksi tu, daripada Mindah tu ke sini RM30, RM32, kita bagi RM35 tu, Alhamdulillah syukur kepada Allah, bersyukur. Kan? Ibu-ibu kalau suami bagi duit, bersyukur tau. Ini je bagi, tak tahu barang mahal, awak tak pernah beri belanja. La ilaha illallah. Alhamdulillah syukur bang. Orang bersyukur ni Allah tambah rezeki, minta sikit lagi bang, macam tu. Itu kaedah dia. Jangan terus sekian suami Okey. Lagi apa? Ingat, takbir rezeki dengan baik. Rezeki ada untuk kita, rezeki ada untuk anak-anak, rezeki ada untuk keluarga, rezeki ada untuk masyarakat, rezeki ada untuk anak yatim, rezeki ada untuk mana kita ambil. Dan saya nak pesan,
dalam hidup ni kita ada satu kunci yang disimpan oleh anak yatim, disebut Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza, aku dengan pembela anak yatim dekat syurga macam ni. Nabi nak tunjuk kepada kita, rupanya Nabi ajar kepada kita, carilah kunci syurga itu pada tangan-tangan anak yatim. Jadi carilah anak yatim, bela anak yatim. Akan habis bila anak je, ustaz, ibu dia boleh bela, pandai-pandailah kau jawab, aku tak nak jawab. Anak yatim ni cerita je, cerita je. Okey, habis. Kan? Baik, ada 1 minit lagi. Rezeki ni datang, dapat keberkatan. 1, jangan sampai membazir. Siapa yang membazir, Allah sebut dia jadi saudara kepada syaitan. Ingat kalau pergi majlis orang, saya tengok selalulah, kadang-kadang kita berbual dengan orang yang buat majlis kahwin ni, yang banyak menangis ialah orang yang basuh pinggan. Kenapa? Dia kata, ya Allah, hai, membazir tu sampai kadang-kadang dekat setengah besin. Besin tau. Ibu-ibu tahu tak? Ambil sikit lagi boleh? Sikit-sikit. Lebih pula tu dah. Okey. 8 tahun dulu, waktu di Pakistan sedang zilzal, gempa, saya dengan adik saya Ustaz Muhammad pergi, alhamdulillah syukur dapat bawa bantuan ke sana. Waktu tu kita punya duta Tan Sri Hasim Musin, orang cukup baik, orang Johor cukup baik, dia bantu kita banyak. Tahu tak ibu-ibu, orang-orang susah dekat Pakistan ni, saya tengok sendiri tahu. Dia cakap, 1, jangan ambil gambar, bawa pergi kat belakang hotel dia kan, makanan-makanan bulan puasa yang tak habis tu dia kumpul dekat ni, dekat apa, besin besar tu, di blender. Jadi macam kita punya bubur lambuk lah. Betul itulah yang diberi kepada fakir dan miskin. Nampak tak? Sampai tahap macam tu. Orang-orang kaya kan dia biasa makan tak habis kan. Kita yang tak kaya memang makan licin punya kan, orang kan dia makan sikit kan. Jadi yang tak habis tu lah dia ambil, dia buat manfaat, di blend balik, lepas tu jadikan macam buruk, bagi makan. Itu yang kita lihat. Bersyukur tak kita? Syukur, alhamdulillah. Semenjak balik tu saya ingat lagi, anak saya kalau tak habis susu memang aku marah betul. Dekat Pakistan kita tengok masa tu orang susah, nak minum susu pun susah, anak kita susu setengah pun buang. Kan? Sekarang macam saya ada anak setengah 10 bulan kan, setengah cang buang. Wah, boleh tahan kau. Maknanya kita tengok ajar anak kita, diri kita jangan bazir. Kalau nak makan, ikut keperluan. Jangan sampai nanti kita makan, lepas tu tinggal, akhirnya jadi membazir. Macam mana dapat keberkatan daripada Allah SWT. Dan seterusnya, dah pukul 9-10 minit, kita berhentilah 7 minit Jadi cukuplah untuk malam ini. Sikit yang kita baca daripada pesanan Allah dan Rasulnya, khususnya dalam bab membincangkan memburu keberkatan dalam hidup. Saya, ibu-ibu, ayah, sama-sama kita carilah keberkatan hidup, kerana keberkatanlah insya-Allah Allah akan sempurnakan kehidupan kita di dunia ini. Dan sesungguhnya yang baik itu datang juga daripada Allah, dan yang buruk itu datang dari kejahilan saya sendiri. Saya